أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sekali lagi banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengkurniakan kepada kita, telah memberikan kepada kita sebagai hamba pada akhir zaman di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir sekali makhluk yang diciptai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala menganugerahi ke atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada kelahiran sampai kepada sekarang, bahkan terus kita akan selanjut sampai kepada hari kiamat, hari binasakan langit bumi. Sementara itu, semasa kita hidup, jangan lagilah kecuaian. Ambillah masa untuk kita berabdi kepada Allah, untuk kita sanyangi tanggungjawab masing-masing. Akan satu masa kita kena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu di alam barzakh nanti. Terus kita sampai kepada iaitu alam yang keempat, mahsyar. Akhir sekali kita akan menuju kepada arahi syurga yang dicedai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang Islam serta beriman. Mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu malam ni sekadar 1 jam 60 minit sama-sama dengan saya, iaitu Baba Mei di dalam Baba Channel FC kawasan Batas Baru. InsyaAllah ta'ala moga-moga dapat kita sekali-kali di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana walaupun kita adalah sengira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam idara 1400 tahun berlebih kurang, dikata kita ni adalah hujung donat. Buting dah sekali-kali. Berharap sama-sama kita tak melewatkan masa untuk kita cari keredaan Allah, kejayaan kita dunia sampai kepada akhirat kelak. Alhamdulillah sekali-kali. Malam ni saya nak baca iaitu satu surah daripada ayat suci Al-Quran, surah As-Sifi ataupun surah Saf, untuk kita selanjutnya apa yang Allah Ta'ala berfirman iaitu ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terus sampai kepada kita sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib wa huwa yud'a ila al-islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati adn zalikal fawzul azim. Sadaqallahu wa maulana al-azim. Alhamdulillah sekali lagi. Kerana ayat ni sekali-kali turun kepada atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetanya adalah menyeru Nabi kita ke atas mereka-mereka yang kezalimah di antara musyrikin Yahudi untuk menganut agama yang sebenar, iaitu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam. Kerana mereka itu mengagung-agungkan dengan agama mereka sebagaimana Yahudi dan musyrikin pada masanya. Nah, kerana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua negeri, satu negeri Makkahul Mukarramah, yang kedua negeri ataupun bandar Madinatul Munawwarah, Yasar pada masanya, Yasrib pada masanya. Nah, ayat kata Allahu Akbar. Dengan 13 tahun di Mekah. Nah, dengan 10 tahun di Madinah, hebat sekali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan tak makan, minum tak minum, tidur tak tidur. Ini kerjaan Nabi terhadap agama Allah untuk sebar kepada hamba Allah. Di kalangannya mereka Yahudi di antara Nasara sekali dengan musyrikin pada masa itu penuh penat. Luankan Nabi mereka itu nak tarik mari pada Islam semula letih. Susah Nabi kita. Payah sekali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kalanya falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Maka tak kala datang ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu kepada kafir-kafir, segala kafirun musyrikun pada masanya. Ayat ni nyata turun di Madinatul Munawwarah. Negeri pada masa tu Yasrib. Kamar dia tak kalau hijrah Nabi kepadanya dialihkan, disalingkan dengan Madinatul Munawwarah untuk mempergemarkan, untuk suasana negeri ini adalah negeri sangat mulia, bandar sangat cerah, cermelan. Satu di antaranya Makkahul Mukarramah, tempat peranakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Madinah ialah akhir Nabi, tempat wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dengan 10 tahun Rasulullah, hebat sekali-kali seru di antaranya. Kerana juga di situ banyak kepulih di antara Yahudi, Nasara, lebih kurang, dan musyrikin. 3 caweng, 3 kehebatan, 3 seludah. Maka dengan penak Rasulullah
Tapi walau bagaimanapun 10 tahun di Madinah, setinggi-tinggi kejayaan Nabi kita. Kalau kita iktibar dengan masa Nabi Nuh alaihi salam, masa Nabi Lut alaihi salam, masa Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, Nabi kita 10 tahun kejayaan. Nah, diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau Nabi kan sebar agama di situ, waktu terbaikkan mukjizat di antaranya. Keluarkan tanda-tanda Allah. Ayat Quran pun selalu menurun kepada masanya. Tapi mereka itu akan eka, sekejap-kejap eka. Nah, ini contoh tauladan yang paling besar bagi kita. Mereka yang kerah perut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap-kejap mereka itu ekarkan ayat suci Al-Quran. Sehebat-hebat mereka itu paling belakang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kalau datangkan kenyataan, datangkan tanda sebagai tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Ya keluarga siapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat agama di Madinah. Sekejap-kejap mereka itu dengar tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, eka semata-mata mereka itu. Tapi di kalangan di Madinah ni banyak pun berhari-hari berseru-seru mereka itu dengan datang ke tanah Nabi, dengan kat contoh Nabi, dengan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak berhari-hari Islam dengan Rasulullah. Tidak walaupun sehari pun di kalangannya dengan taufik hidayah daripada Allah Taala pada masa di Madinah bertasalsul masuk Islam, menganut mengucap dengan Rasulullah di kalangan pimpinan Nabi dengan sekali dengan sahabat-sahabat pada masanya. Tapi sekejap-kejap mereka kafir. Sebab itu di Madinahnya banyak sekali-kali berperang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dengan musyrikin. Dah musyrikin mana tu pada ibu dan bapa, musyrikin yang masa duduk di Mekah. Mula ke turut Nabi pergi ke Madinah untuk berperang. Untuk mengkhianatkan Islam sekali-kali pada masa tu. Maka perjuangan Rasulullah hebat, makin tahun makin hebat, makin tahun makin hebat. Di Madinah 10 tahun, awal tahun ia sedu yang senyap. Tahun yang kedua, tahun yang ketiga, tahun yang keempat, hingga sampai tahun yang ketujuh, tahun yang ke-8, pergi sampai pada tahun yang ke-9, tahun yang 10. Dekat-dekat Rasulullah wafat pun akan selanjungnya dengan perang. Setelah Rasulullah wafat dah pun sanyungnya juga dengan perang. Tapi walau bagaimana dengan kezahiran Islam pada masa tu kau hebat naik. Allah Ta'ala pun mana pertolongan daripada Allah makin sehari makin hebat, semakin masa semakin hebat, Malaysia semakin hebat. Pertolongan Allah Ta'ala iaitu ja'a nasrum minallah, datang daripada pertolongan Tuhan pun makin hebat sekali-kali. Maka mendatangkan Rasulullah sebagai dengan mukjizat, sebagaimana pada perang Khandaq, sebagaimana pada perang perang Badar pada tahun yang kedua, selanjutnya tahun yang ketiga pada perang Uhud. Semakin mukjizat Nabi tu kau hebat Allah Ta'alanya keizin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekejap-kejap mereka itu pun eka juga pada masa kita sekarang. Kau agama kuat, kau kezaliman pun kuat. Dengan kenyataan Yahudi pun kuat, dengan Nasara musyrikin pun kuat. Mari tengok. Agama hadap keliling kampung, keliling bandar. Yahudi pun masuk celah. Dia mari dengan secara tam-on, dengan jalan sedikit. Hari takut sekali-kali. Allahu Akbar, Masya Allah kana. Nawayak kata sekali-kali hari ini, sekali-kali kita tengok contoh tauladan pada masa dulu, kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah agama. Kita hari ini nawayak katanya, apa yang selaku Rasulullah taruh pada kita, ajaran dengan kita, sedikit kita hari ini kena jaga. Ambil contoh tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah 10 tahun. Walaupun sebegitu masa tu baru nak bangun Islam. Bangun di Mekah sedikit-sedikit berjaya tak balah mana. Tapi mari di Madinah kejayaan 10 tahun kehebat dia. Tapi pergi di Madinah masih makin hari makin tahun kau hebat. Tapi seluruh Islam bersampai satu dengan Nabi, pergi tangan tiap-tiap hari dengan Nabi. Waktu pagi tengah hari dia Malaysia. Tidak ada masa 10 tahun dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kedatangan Nabi, Allah Taala pertolongan ia paling hebat, ia paling kuat dengan mukjizat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap kali berperang. Ayat katanya
apabila Allah Ta'ala sakut menolong apa ni di atas kita hari ni, dimaki juga kejayaan kita akan ada. Marilah rupa mana ketipu wari musyriki Yahudi, katalah ufamu Nasara, tapi betul-betul kita berdatang atas agama yang sebenar. Pemimpin oleh Nabi Muhammad SAW juga dengan umat sekarang pun akan akak contoh. Tauladan pada masa dulu sampai ke sekarang tak ubah-ubah. Ya kerana agama ni kita kena usaha, kena kezahiran dengan nyata. Maka kata mereka itu qalu haza sihrun mubin. Sekalian kafir mengatakan daripadanya, atas Nabi usaha agama di Madinah ini adalah sihir nyata. Dengan mukjizat Rasulullah mereka itu. Dengan ayat suci Al-Quran dibaca oleh Nabi juga mereka itu. Sekuat-kuat juga pada masa sekarang di Makkah. Allahu Akbar. Ayat katanya sehebat-hebat mereka itu ya akan ayat suci Al-Quran, akan tahzak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mukjizat Rasulullah, juga dengan perbuatan Rasulullah. Tiap-tiap segi, bahkan mereka itu di Madinah banyak mereka itu jadi munafikin, jadi munafik. Kerana di Mekah tak jadi munafik. Pasal di Mekah orang nak boleh jadi agama seorang dua orang dengan ikhlas, dengan salim, dengan salimah, dengan jujur hati. Sebab kalau masuk agama dalam kota Mekah, walaupun Nabi duduk 13 tahun, 100 orang lebih-lebih hak jadi Islam dengan Nabi, dengan sebegitu tak jadi munafik mereka itu. Kerana mereka itu dengan yakin betul-betul dengan Allah Ta'ala. Tapi di Madinah sebegitu banyak Islam juga banyak munafikin, banyak munafik. Kerana mereka itu tipu sekali-kali dengan Nabi, akan mulut mereka itu yakin percaya dengan Allah, dengan Rasulullah, tapi hati mereka itu eka. Setelah nyata pada perang Uhud tahun yang ketiga, hingga siapa 300 lebih jadi munafik tak kala nak perang Uhud. Ning notis nak ayat katanya munafik bukan pada masa kita ni saja. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekejar-kejar sehebat-hebat, masa Rasulullah duk seru agama dalam bumi Madinah. Sekali-kali jadi munafik sampai kepada sekarang, ia tak habis-habis, tak ubah-ubah munafik sampai kiamat. Allahu Akbar. Sekali-kali ikatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga walaupun mereka itu mulut dengan janji ya Tuhan mereka itu mengaku, tapi hati juga ada seeka-eka, sekejar-kejar di kalanya munafikin. Sebab itu tanah Madinah banyak sekali-kali mengelilingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya munafik, yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasara, tak adalah mana. Yang keempatnya musyrikun ataupun kafirun. 4. Islam duduk tengah pada masa tu. Nak putus Islam, nak buat Islam, tapi demi hari kok celah-celah di antaranya masuk Islam dengan Nabi tiap-tiap masa, tiap-tiap saat. Ning kejayaan Nabi kita, walau bagaimanapun usaha mereka itu tak ubah-ubah, akan Islam kau syahat, kau timur, kau mendapai diri, kau tinggi, kau hebat. Hingga sampai Rasulullah wafat pada hari itu disambung oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali akan menambah hebat dalam bumi Madinah. Alhamdulillah sekali-kali. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kazib, dan tiada seorang yang terlebih zalim daripada orang yang berbuat dusta atas Allah, atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kepada syirik mereka itu, kongsi mereka itu, eka mereka itu, kongsi mereka itu dengan makhluk dan anak-anak mereka itu kepada Allah, dan Quran dikatakan sihir. Anak mereka itu kepada Allah, Allah itu ada anak, Allah itu ada isteri, Allah itu ada suami, Allah itu ada isteri, Allah itu ada anak. Kata Nasara pada masa tu, iaitu Isa adalah anak Allah, Maryam isteri Allah. Ni ayat katanya. Uzair mengata mereka itu ialah Yahudi antaranya. Allah Ta'ala itu berkongsi, dan kata musyrikin pada masanya, malaikat-malaikat itu daripada anak Allah. Banyak mereka itu syirik dengan Allah. Ekarkan Nabi Muhammad, syirik mereka itu dengan Allah,
Dan Quran mereka itu mengatakan sihir daripada Nabi SAW, ia nyata. Sekejap-kejap. Tapi walau bagaimana Allah Ta'ala jaga kepada Nabi kita, hingga sapanya, Nabi kita tak terlupa. Keizimi Allah Ta'ala hingga siapa wahwa yud'a ilal Islam, dan ia menseru agama Islam. Bertalu-talu dengan mengucap 2 kalimah syahadah tiap-tiap saat, tiap-tiap masa, tiap-tiap hari. Juga pandangnya pada kita sekarang pun, kalau kita mari baca ayat suci Al-Quran pada masa tu, pada masa Rasulullah duduk di Madinah 10 tahun, maka kita berasa lemah. Tapi apabila datang pertolongan Allah, apabila datang dengan seruan Allah, apabila datang kan keyakinan kita, Allah Ta'ala beri laksana taufik hidayah kepada kita, usaha sebagaimana ikhtiariah kita kepada jalan yang benar, akan raib perkara yang palsu. Akan kita boleh dengar jaya walaupun sedikit. Barang siapa usaha melainkan kena dapat. Tak syoli perkara itu dunia maupun akhirat. Kita usaha sikit, dapat sikit. Usaha banyak, semesti dapat banyak. Juga hak perkara dunia pun dimaki. Lebih-lebih lagi atas jalan agama Allah. Atas jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita usaha nasabah kepada ilmu akan dapat. Usaha di dalam kampung, usaha dalam keluarga kita, tiap-tiap perkara kebaikan kita mesti kena dapat. Tak banyak sikit, kejayaan kita dah dapat, bukan lepas ke belakang. Kerana dengan ikhtiariah kita, dengan sengelai kita, dengan kita berdoa dengan Allah Ta'ala hari ni, kerana hak Nabi tak pelata mari siap dah. Nabi sebagai buka jalan di tanah Mekah, di dalam kota Mekah 13 tahun, Nabi juga mari suruh agama buka jalan di dalam kota Madinah dengan 10 tahun, 23 tahun ganak cukup. Islam adalah menjalan sekali-kali, tinggi sekali-kali, tidak ada yang nak mengatasi Islam. Kejayaan pada tahun Nabi kita, tahun akhir daripadanya sebar agama, iaitu di dalam tanah Mekah sebelum Nabi kita wafat. Suci dan sempurna Islam pada masa tu. Walaupun kehebatan musyrikin Yahudi Nasara, puak-puak tu, puak gambar yang Allah Ta'ala tak reda, maka dikejamkan sekali-kali. Tak kalau masuk ke perang pertama, perang Badar, yang kedua pada perang Uhud, dan selain daripada perang Khandaq, ayat katanya semua tu daripada perang Hunain, akhir sekalinya perang Taif, termasuk pada Fathul Makkah, akhir sekalinya dengan kejayaan Nabi tinggi sekali-kali. Kau berjaya, kau tinggi, kau hebat. Hingga siapa taruh kepada umat kita sekarang pun ialah sebagai contoh dan tauladan. Maka Nabi kitanya wahwa yud'a ilal Islam, dan iaitu Rasulullah. Allah Ta'ala memberi gambaran seru agama, seru kepada agama yang sebenar, iaitu agama Islam, dengan mengucap 2 kalimah syahadah yang bawa kepada bahagia dunia dan akhirat. Nabi suruh agama 2. Satu agama adalah agama sebenar di sisi Allah Ta'ala. Agama Islam. Agama Islam. Satu tunduk. Banyak daripada menganut-nganut pada masa tu. Tapi hakikat satu tunduk. Iaitu agama yang satu tunduk, yang suci, yang bersih. Tidak ada agama yang nak mengatasi dengan Islam. Sebab itulah di hari ini, walaupun mereka itu katanya agama yang lepas kepada belakang, itu dakwa mereka saja. Sebenarnya agama kita ni sedikit kita buat, kejayaan banyak. Sedikit kita menuju, banyak kelupuk, banyak cabai, banyak kelopak. Kerana Islam ni sikit kita buat, akan kejayaan banyak. Kerana pertolongan Allah Ta'ala. Agama lain, sedikit buat, tak berjaya lagi. Pada zahir berjaya, tapi hakikat tak berjaya. Tak selamat, kerana mereka itu yang tidak ada tunjuk. Seperti Yahudi, Nasara, mana tunjuk dia? Tak ada tunjuk. Islam, dia ada tunjuk. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keredaan Allah Ta'ala hatta Islam tak muka bumi. Semenjak daripada awal, Adam alaihissalatu wassalam tu siapa ke Nabi kita hingga siapa beratus-ratus ribu Nabi. Akhir sekali Nabi kita nyata dengan 23 tahun nampak dengan terang.
Walaupun mereka itu berkeliling kena putus Islam, akal Islam tunggu pun naik cokong. Duduk di atas. Juga kita sekalian tak boleh. Kita sekarang tidak boleh melemah. Kita nak lemah diri kita sendiri. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi saja hari ini. Ni dok kau nampak. Kejayaan Islam kita akan mentinggi menjelang naik seluruh daripada tapak kemukaan bumi Allah Ta'ala seluruh dunia. Hari ini banyak sekali mereka yang menganutkan Islam. Kerana dengan Islam pertolongan Allah Ta'ala pada akhir sekali dia menjadikan naungi atas kemukaan bumi Allah Ta'ala jadi Islam. Kerana keberkatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kejayaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam taruh kepada kita sekarang. Makanya hak nyata-nyata Tuhan menyebut di dalam ayat suci Al-Quran, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah Ta'ala itu tiada menghidayah laksana taufik hidayah. Ia akan kaum kafir kepada iman. Kerana satu orang nak beriman adalah dengan keizinin Allah Ta'ala. Tak usah siapa kata gini. Kita nak boleh beribadat dengan keizinin Allah. Nak boleh sekat maksiat dengan jaga Allah. Nak boleh buat ibadat mudah-mudah dengan pertolongan Allah Ta'ala. Satu orang agama asing nak jadi Islam dengan taufik hidayah daripada Allah. Laksana Allah Ta'ala lah menggolek-golekkan hati kepada mereka itu nak jadi Islam. Menggolek-golekkan hati mereka itu hak kafir nak kau bertambah kejap jadi kafirin, jadi kafir. Hak Islam nak jadi munafik. Hak kafir semua batu nak jadi Islam pada masa Nabi. Itu laksana taufik hidayah. Keizinin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kita. Keizinin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk. Terhadap umat manusia semua. Jadi kita nak royak katanya bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan kehebatan kita. Sebagai kita adalah ikhtiar usaha. Nabi SAW ajaran agama sekali-kali. Kerana Nabi kita sebagai lil bashar wal batin lillah, untuk sebar royak satu-satu. Orang nak berutuh sebagai nak ikhlas sekali-kali banyak. Akan tetapi Nabi kita atas usaha tangan Nabi, atas usaha lidah Nabi, diroyak satu persatu dengan mukjizat Rasulullah tinggi pada masa Madinah. Jadi satu bandar, satu kampung, satu halaman, laksana halaman taufik hidayah daripada Allah Ta'ala, orang nak jadi Islam pada masa tu. Sebentar-bentar jadi Islam. Sekejap-kejap jadi Islam. Hingga siapa sehari-hari beratus-ratus, dia siapa beribu-ribu. Akhir sekali pada buka Mekah, iaitunya ala sekitar pada Fathul Mekah tahun yang ke-8 hingga siapanya pertolongan Allah Ta'ala beribu-ribu tidak bergaduh-gaduh. Siapa berminggu-minggu dalam tanah haram Mekah jadi Islam pada masa tu. Ini semata-mata pertolongan Allah Ta'ala. Laksana taufik hidayah daripada Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba dianya. Hanya ayat katanya kita hari ni nak pergi sekat perkara kejahatan tak boleh sama sekali. Nak pergi jaga kejahatan kita tak boleh sama sekali. Nak pergi buat baik dalam pertolongan tak boleh sama sekali. Malaikat semua kedua-dua tu dengan keizinin Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk laksana taufik hidayah bubuh dalam hati senubari kita. Ni hendak kita banyak-banyak kita memikir dan banyak kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang boleh memberi bekah. Laksananya takluk qudrah dan iradat semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kepada makhluknya. Segala makhluk di antara hayawan-hayawan binatang yang tidak berakal dan segala pokok kayu-kayu semua tu laksananya takluk derat dan iradat daripada Allah Ta'ala. Senantiasa kepada hamba dia yang beriman, senantiasa Tuhan tu semata-mata nak pertolongan daripadanya. Allahu Akbar. Kerana Allah Ta'ala tidak tunjuk sekali-kali di atas mereka yang zalim, iaitu mereka yang kafir di antara Yahudi Nasara, katakanlah musyrikin. Semata-mata pertolongan sekali-kali terhadap hamba-hamba yang Islam serta beriman dengan Allah Ta'ala. Tiap-tiap segi dunia Tuhan tolong banyak dah kalau kita tengok. Akhirat lebih-lebih lagi nanti syurga di hadapan kita. Kita dapat kesenangan. Semua itu adalah janjian Allah Ta'ala terhadap sekalian makhluknya. Yuridun liyutfi'u nurallah, menghendaki mereka itu bahawa je memadan mereka itu akan nur Allah, yakni mihilan agamanya dan Quran dan syaraknya.
di atas kerjaan mereka. Tapi mana dapat? Tak dapat. Tak berjaya mereka itu. Di Mekah mana berjaya? Berjaya di Mekah tak banyak. Di Madinah mana berjaya? Tak berjaya. Segala kufar, segala mereka dari sembah batu. Yang di sembah hak tok nenek moyang mereka. Ada kejayaan? Tak ada. Nampak pada zahir sebentar berjaya, tapi akan terbalik. Kerana nyata hak Tuhan kata di dalam ayat suci Al-Quran pada ayat lain. Nah, ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang perkara yang sebenar. Dah kerja ayat sebenar. Maka kena raih akalnya perkara yang palsu. Satu hal ni kita kena teguh. Hal ni akan ada dalam hati senubari kita. Tiap-tiap usaha kita kena berjaya. Asal usaha perkara hak sebenar. Nah, tak syali perkara itu dunia, lebih-lebih lagi dalam amrung kita, kerjaan kita, hak agama. Nah, Tuhan nanti nak tolong je. Hal ni kita kena yakin 100%. 100% sampai ke 100%, 1000%. Pertolongan Allah Ta'ala kiri kanan belakang apa? Kepada orang yang benar daripada pekerjaan agama. Kerana apabila kezahiran perkara benar, akan satu masa lama banget kena raih perkara yang palsu. Kerana perkara yang palsu itu ia tidak dianukan oleh Allah Ta'ala. Kejayaan tak ada. Mereka yang bawa perkara yang palsu. Sabit di antara Yahudi dalam tanah Mekah, Yahudi di Madinah, mana berjaya tak ada pandangan apa berjaya sebentar, tapi akan raih akalnya. Nah, tidak wafat pada masa Rasulullah pada tahun yang 10 di Madinah. Kerana berjaya Islam sudah habis dah mengatasi segala agama Yahudi, Nasara dan katalah musyrikin. Habis akalnya akan raih. Nah, kerana Allah Ta'ala sekali-kali tidak tunjuk kepada orang yang zalim. Nah, walaupun mereka itu nak mematikan agama Allah, saya yang ni agama Allah. Nah, kalau sebenarnya Nabi dia pipih, Nabi dia bawa, tapi tak boleh memati mereka itu dengan agama Allah. Kerana kerjaan Nabi dengan persuruhan Allah dan kebenaran Nabi. Sebenar kerjaan Nabi atas agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat pada masanya, kepada hamba Taala pada masa itu. Juga kita ambil iktibar pada masa sekarang. Buatlah perkara yang sebenar. Walaupun satu kali, satu hari, setahun, 2 tahun tidak ada kejayaan, kerana Tuhan tidak tolong lagi. Boleh jadi ada satu perkara ada terlekat ada dinding. Nah, dia Tuhan tolong, dia lepas mari habis. Walaupun setinggi-tinggi gunung akan lakar lepas. Seluas-luas laut akan kita jemerai lepas. Setinggi-tinggi bukit jakah pergi sapah. Nah, nak ayat kata ini dengan semata-mata pertolongan Allah. Kerana agama Islam dalam hati senubari orang beriman dia ada humi. Ada tempat pergi. Ada tempat hak sebenar. Pada hakikat dan pada zahiriah, iaitu Tuhan menciptakan langit bumi, Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan itu juga bi afwahihim, dengan segala mulut-mulut mereka itu perkataan sihir ataupun syair ataupun kihanah, itu adalah wallahu mutimmu nurih, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang sempurna akan nur agamanya yang keredaan, iaitu agama Islam, agama yang dipimpinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyata-nyatanya walau karihal kafirun, walaupun jika sekali-kali dibecikan oleh orang musyrikin, orang kafirin, orang kafir, nyata akan tak boleh bui bekah. Tidak boleh kerja sekarang habuk pun, usaha mereka itu ialah angin saja. Pada akhirnya orang panggil usaha mereka itu tak ada nampak bekah. Jadi angin halus-halungnya saja. Segala orang kafir, mereka yang sembah batu, mereka yang alun-alun seperti Yahudi, yang mengaku mereka itu adalah awliya illah, tapi tak sekali. Mereka itu adalah Allah Ta'ala nak syedia satu tempat dalam neraka. Dunia mereka tak berjaya dah, akhirat mereka tempat dalam neraka. Musyrikin, kafirin, Yahudi, Nasara. Banyak lagi agama yang akak contohnya. Tapi pada masa Madinah, Yahudi, Nasara, musyrikin, di antara ni dunia mereka itu rosak dah, tak boleh milik dah sepenuhnya, akhirat tepat lain aku. Nah, Islam selik mari naik ke atas, dunia selamat, akhirat tepat dalam syurga. Ni kejayaan orang panggilnya, dunia berjaya, akhirat tepat kesenangan, iaitu syurga, yang tamatan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Islam. Pada masa itu sampai sekarang bahkan
terus kita sampai kepada kiamat. Makanya walaupun dibenci oleh orang kafir, maka diiringi dengan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah sifat Tuhan yang telah membangkitkan ia akan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bawa jalan hidayah dan agama yang sebenar. Yang sebenar agama yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, supaya menzahir ia agama akan agama yang sebenar, supaya menzahirkan Nabi atas agama yang sebenar yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap cabai, tiap-tiap cawangan, tiap-tiap uslub, tiap-tiap badai Nabi kita pimpin dalam urusan agama, urusan Nabi keimanan. Makanya dengan zahir tiap-tiap kala, tiap-tiap mereka itu yang duk cuba, tiap-tiap mereka itu engkar di antara Nasara Yahudi. Zahir Nabi kita lepas zahir, lepas nyata-nyata dalam Islam. Hingga siapa mereka itu nasah habis segala kitab-kitab mereka itu maktar. Ya, pelau-pelau mereka tidak agak-agak pada masa Nabi. Kalau Taurat pelau saja, caput-caput dah. Kalau Injil pun Injil matar, ia pelau saja. Maka nasah mereka itu kerana Tuhan tak jaga. Dan mengagung-agung mereka itu tahu Yahudi Nasara, tapi semua tu jadi nasah habis. Timbul Islam dok cokok, iaitu Al-Quran lambagaan jadi dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tanah Madinah. Kerana nyata dalam tanah Madinah dua yang dok gemuruh, dua yang dok menggeteraju, iaitu salah satu di antaranya kepala kelompok besar sekali, di antaranya Aus. Yang keduanya Khazraj. Tapi akan mereka itu jadi Islam dengan Nabi. Tak kalau Aus dengan Khazraj jadi Islam pada masa akhirnya, maka ayat katanya Yahudi terbatal lagi habis. Nasara pun rai akalnya. Musyriki pun akan jadi Islam habis. Kerana dengan usaha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas lidah Rasulullah, di atas tangan Rasulullah diajar agamanya, di antara kepala yang dua, iaitu Khazraj dengan Aus menjadi ke Islam. Dengan zahir agama satu persatu, dengan tidak kecewa, tidak herau Nabi kepada orang musyrikin Yahudi Nasara, serta dengan pertolongan keizinan Allah Ta'ala, maka jadilah Islam pada masa itu. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci, walaupun tak puas hati, walaupun tak redha oleh segala orang kafir musyrik pada masanya. Lalu tu marilah kepala ayat yang Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kepada orang beriman cara hang menego. Iaitunya ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei segala mereka yang beriman, kata Allah. Kerana turun ayat ni setelah mereka beriman di Madinah, memenuhi keimanan. Rai akan Yahudi pada masanya. Akan dilaknat, akan disapuh Nasara. Kata oleh Allah SWT, kegembiraan Yahudi, kelebihan Yahudi, kehebatan Nasara habis, ketika laku hal musyrikin akan raib, maka jadi Islam dalam kota Madinah. Di antara Aus dengan Khazraj pun semua kembali semula. Jadi tuku berjerai tiga hak Rasulullah, iaitu datang daripada Mekah masuk Madinah. Satu tuku sahabat-sahabat Nabi yang keluarga Nabi ada di Mekah hijrah mai ke Madinah sekali dengan Rasulullah, dan belakang-belakang setahun demi setahun ia bertolak asur mari penuh di Madinah. Muhajirin di Mekah. Bercampur dengan Ansar di Madinah, tepat Aus dengan Khazraj jadi Islam, maka jadi tiga tuku jerai. Kukuh Islam pada masa itu. Tak kalau kukuh Islam pada masa di Madinah, yang menurut ayat Tuhan memberi firman kata ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang telah beriman. Tak dikata satu orang yang beriman taruh keyakinan dengan Allah Tuhan, Muhammad Rasul, hari kiamat dok dapat satu benda, satu hari akan binasa makhluk. Dia pula sekalian mereka adalah satu makhluk Allah Ta'ala, juru rawatan Allah terhadap makhluk, satu bahasa makhluk Tuhan yang kita tak dapat tengok, iaitu malaikat Allah Ta'ala. Katakanlah, dan maknanya kitab Allah turun pada langit, dan juganya qada baik qada jahat.
laksana takluk kudrat dan iradah Allah Ta'ala, semua yang berlaku hari ini adalah dengan kekuasaan Allah Ta'ala, dengan keizinan Allah Ta'ala. Satu daripada perbuatan, satu zat Allah, satu sifat kamalah Allah, dan satu perbuatan Allah. Ya, sakit kita hari ni, demam kita hari ni kaya, esok kita miskin mungkin. Hari ni kita miskin, mungkin esok kita kaya. Hari ni kita sakit, mungkin esok kita akan sihat. Hari ni kita sihat, katakanlah esok lusa kita sakit. Hari ni kita mulia, mungkin esok lusa kita dihinakan. Hari ni kita hina, mungkin esok lusa kita akan dikemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Semua tu adalah pemberian Allah Ta'ala. Ni dikatakan orang beriman dengan Allah. Apa yang Tuhan nak tunjuk ajar di kota Madinah sampai kita sekarang? Hal adullukum, adalah mereka itu yang beriman. Setelah beriman mereka itu, maka mereka itu Allah Ta'ala nak satu unjuk daripada satu perniagaan. Masya Allah, Masya Allah. Sekali-kali dengan khana Allah Ta'ala. Setelah kejayaan edah, Tuhan nak beri kepada orang beriman. Ini kata kehebatan. Nak beri selamat orang beriman semasa hidup dunia sampai kepada akhirat. Tuhan nak beri menego pada ibu-ibu dan bapa. Tuhan beri pada umat pada ahli Madinah pada masa tu sampai kita sekarang. Tak nasah ayat ni terus sampai kepada kiamat. Satu perniagaan, hal adullukum ala tijarah. Satu perniagaan yang tunjuk Allah Ta'ala pada masa Madinah. Nah, hal adullukum ala tijaratin tungjikum min azabin alim. Iaitu, adakah mu maham? Adakah mu nak daripada hamba ku yang beriman? Aku nak tunjuk satu perniagaan, kata Allah Ta'ala. Yang perniagaan itu ialah yang melepas daripada kamu, daripada azab Allah Ta'ala. Semata-mata lepas azab Allah selepas pada mati. Turun dari kubur tidak ada azab Allah. Bakit masa mu selamat lepas daripada azab Allah. Allah Ta'ala nak tunjuk apa ni perniagaan kepada sahabat, kepada orang Islam pada masa Nabi, terus korun demi sekarang sampai kita sekarang juga. Dengan juga masa kita sekarang. Menega itu lepas daripada azab Allah, dapat syurga Allah. Ia membawa kepada Tuhan apa dosa. Nah, adakah kamu mau? Nah, satu perniagaan lepas daripada azab Allah yang sangat pedih, yang sangat sakit, iaitu azab neraka. Katalah neraka Jahannam, neraka Lazar, neraka Hawiyah, neraka Hatamah, neraka Jahim. Lepas semua. Nah, itu neraka untuk orang kafir, semua batu, semua berhala, orang munafik. Orang Islam serta beriman tak ada neraka bagi dia. Dia ada syurga bagi dia. Ini nyata. Nampak? Orang Islam serta beriman yang salim. Orang yang semata-mata keredaan Allah Ta'ala. Betul-betul orang beriman dengan Allah semasa hidup. Orang ni orang ahli syurga. Dijanjikan Allah Ta'ala. Maka dia kata dengan tunjuk satu perniagaan, hari ni kita nak dah. Kita orang beriman masa dulu, Tuhan ajar. Sampai sekarang kita nak dah. Mana? Hak lepas daripada azab yang sangat pedih, apa perniagaan? Satu, tu'minuna billah. Ini nombor satu sekali. Tu'minuna billah. Keyakinan, beriman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kita dengan Allah. Ini satu menega, hak lepas daripada azab, ia sangat sakit, ia sangat pedih, ia sangat besar. Lepas daripada neraka Allah Ta'ala. Satu, hendak kita beriman dengan Allah. Walau ayat pada masa dulu, juga sampai kita sekarang, tu sampai ke hari kiamat. Dan beriman dengan Rasul. Tu'minuna billah wa rasulih. Satu, beriman dengan Allah dan Rasul. Yang kedua di antaranya, wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kamu bersungguh-sungguh berperan pada jalan Allah, iaitu jalan agama Allah, dengan harta. Kata berperan bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kamu dan dengan diri-diri kamu. Ni sahabat kata dua. Satu, hari ni kita kena perang setelah kita yakin dengan Allah sebagai Tuhannya, beriman dengan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, makanya kita kena beriman juga, kena jaga. Semata-mata berjual dengan jalannya hak Allah Ta'ala redha. Satu, kena jaga dengan harta benda kita, dan kena jaga dengan iaitu dengan diri-diri kita. Karena diri kita Allah Ta'ala menjadi.
zat kita, jiring kita. Dan harta kita, milik kekayaan kita, juga Allah Ta'ala bagi milik pada kita. Hani kita kena berjuang dengan hani. Kena perih. Perih sabilillah, perih pedih, perih lembai, perih senjata memang dah. Salah satu itu berperang. Itu fi sabilillah. Fi sabilillah, satu, dua makna. Satu makna fi sabilillah dengan senjata. Yang kedua, dengan anugerahi dengan jalan Tuhan, berperang dengan jalan Allah Ta'ala, iaitu berperang dengan harta benda, dengan diri kita. Hari ini kita nak pergi dengan harta benda. Ia paling takut sekali. Dan pergi dengan diri kita. Berjuangnya diri kita terhadap Allah Ta'ala. Nak mengabdi diri kita, tubuh kita dengan Allah Ta'ala. Dan harta benda kita milik. Dua hak besar. Sabit Tuhan kata menego ni adalah ditunjuk Allah Ta'ala semata-mata nak lepas daripada azab Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tak menego dengan diri kita, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta diri kamu ni hak besar. Sabit tu dalam ayat suci Al-Quran banyak sekali sebut harta benda milik dan diri kita. Sabit itulah ayat katanya ni nikmat tu hak besar beri kepada kita hari ni. Kalau kita tak pakai, tak kena, kecelakaan kita lepas pada mati sekali-kali akan kita dahsyat. Satu dengan diri kita sendiri, yang dua dengan harta benda. Kena pandai jaga. Kita kena perai hari ni. Kena laweh. Laweh yang maknanya orang panggil zahid. Ni ada sifat zahid. Sebab kita dah mengaji dalam kitab-kitab ulama, dia buat zahid. Satu lumrah taubat. Yang kedua ketakutan dengan Allah. Yang ketiganya kasih dengan Rasulullah. Yang keempatnya zahid daripada dunia. Apa zahid? Jaga. Satu zahid dengan harta benda. Zahid mana benci dengan harta benda, tak bergantung dengan harta benda. Yang keduanya kena jaga diri kita, ialah dengan kejalanan Allah Ta'ala, maknanya jaga diri daripada maksiat dan peranak diri kita pergi kepada kebaikan. Mana jaga nafsu. Diri di sini mana nafsu kita. Nafsu diri dah. Jaga nafsu kita jalan kejahatan. Semata-mata lumrah turut jalan Allah Ta'ala. Jaga harta pula, pipi harta kita ke jalannya Tuhan. Mana nafkah, bersedekah, zakat katakanlah. Jaga daripada keluar ke jalan maksiat. Juga badan, juga harta benda. Ni menego hak Tuhan tunjuk mari. Satu, ketakutan kita dengan Allah. Yakin dengan Allah. Beriman dengan Allah semata-mata dengan Rasul. Yang kedua, jaga daripada harta benda hak Tuhan beri milik. Yang ketiga, jaga diri kita hak Tuhan beri, mana kesegaran kita untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ni dia panggil perniagaan lepas daripada azab Allah, dia boleh buka pintu syurga Allah Ta'ala. Itu bermaksudnya. Alhamdulillah sekali-kali. Maka disambungi ayat zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bermula yang demikian itu, iaitu perniagaan kita jaga daripadanya harta benda dan diri kita terhadap Allah Ta'ala. Maka bermula demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu ketahui, kamu tahu ia nasbah kepada kebajikan, maka berbuatlah oleh kamu. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nescaya mengampunkan Allah Subhanahu Taala bagi kamu akan segala dosa kamu, dapat masuk ia akan kamu akan syurga Allah Taala. Masya Allah. Hingga sapanya wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Masuk kita di bawah, di atas syurga, di dalam syurga, dengan di bawah itu mengalir-alirkan air, mata air, hingga sampai berapa sungai di bawah syurga. Ni dak cerita di dalam ayat suci Al-Quran. Kita rupa-rupa hari ni berasa nakal-nakal. Bunyi syurga nakal-nakal. Air di bawah mengalir bunyi tak ada pelik. Pasal kita tak nampak lagi. Keyakinan kita nak kata tu 100% dah. Beratus-ratus persen dah. Bukan sampai 1000%. Tapi kerana kita tak nampak tengok ni ada jadi masalah. Hani orang panggil beriman dengan perkara ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Iaitu beriman dengan perkara ghaib. Ni salah satu ni orang beriman. Orang beriman di sisi Allah Ta'ala betul-betul pada zahir dan waqi', pada batin,
apa ni, nafsil amri pada diri perkaranya. Hak sebenar ialah beriman dengan perkara gaib. Hal ni kena yakin 100%. Nah, sabit itulah bagi orang yakin semata-mata Allah Ta'ala bui hingga siapa sebut syurga nyata. Sebut mengalir air di bawah jannati adn. Nah, kita berasa suka. Nah, sebut azab neraka kita takut. Anu siapa takut tu terpayah. Kita ni pun termasuk dalam sebut kata kita ni Islam serta beriman, memang dia yakin dah. Tapi orang panggil yakin kita tu ya kerana kita tak nampak tengok telah, orang panggil tidak memenuhi. Tidak memenuhi perkara yang sebenar. Kali-kali dia cewek mari. Tapi benda semua terima dah, hati kita jom dah, benar dah. Tapi lama-lama sekali dia cewek mari kerana kita tak dapat tengok. Ini sebenarnya orang beriman itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala orang beriman dengan perkara gaib. Adapun dengan musyahadah tengok dengan mata tu, apa tu kita yakin kita tengok dah. Tapi perkara gaib ni dia payah. Sebab itulah nak dapat keampunan tu betul-betul kita kena yakin dengan perkara gaib 100%. Sampai kepada 100%. Maka di sini orang panggil tak jom, kita tak terima. Semata-mata terima adalah perkara gaib, benar hak. Bakit masa, agi ke masa hak. Soal mungkin lagi, soal dalam kubur, mudah-mudah kerja kampung, hak sebenar. Semua adalah daripada ayat suci Al-Quran adalah hak. Sebenar-benar cakap Al-Quran hak. Hati kita kena terima 100%. Itu adalah sebenar. Syurga sebenar, neraka sebenar. Apa semua perkara gaib hak Tuhan ada cerita dalam bagaan di dalam ayat suci Al-Quran sebenar hak. Anak ayat kata, maka itu salah satu daripadanya kita beriman dengan perkara gaib. Alhamdulillah sekali-kali. Sikit sekali moga-moganya kita dapat akan ya ilaksananya taufik hidayah, hati kita cerah. Hati kita cerah dan kita yakin ke perkara hak sebenar mari. Maka Tuhan wi perkara hak sebenar. Maka betul-betul lah kita terima, kita jom. Walaupun benda tu kita tak tengok lagi, akan kita nampak dengan musyahadah selepas pada kita mati. Wa mau syurga ataupun neraka, wa mau kata apa saja. Hak Tuhan ada cerita mari, kita akan ru'yah akan tengok selepas pada mati. Penjam mata hari ni kita lebih nyata lagi. Kita nyata dah hari ni pun beratus-beratus persen. Cuma kita tak nampak dengan mata dua butir. Kita nampak setelah nampak dengan mata hati. Tapi dia kita pop gaib mata, boleh tengok dengan mata musyahadah sekali dengan mata hati. Inilah perkara hak kita dak yakin sebenar dak dapat kita. Laksana satu dalam kubur serta merta. Lagi hari bakit mahsyar. Lagi hari kita masuk syurga. Ki izin Allah Taala. Alhamdulillah sekali-kali. Ni ajaran Tuhan sendiri akan kitanya dapat satu perniagaan yang paling besar. Beriman dengan Allah dan Rasul, maka perjuanganlah kita dengan harta benar dan perjuangan kita dengan badan Allah Taala beri kepada kita kesihatan untuk kita menuju arah kebenaran. Keyakinan. Dan pulaknya jaga daripadanya apa-apa hak Tuhan suruh, wajib kita patah lari apa-apa hak Tuhan lari. Wajib kita patah dan menjauhinya daripada perkara mungkar dan perkara maksiat. Makanya saya pun tak mengalihkan masa. Akhir sekali dengan katanya zalikal fauzul azim, bermula demikian itu balasan Allah Ta'ala sekali-kali dengan syurga, dengan kemenangan yang sangat besar pada akhirat kelak. Hari kesudahan. Habis daripada alam barzah mahsyar, ahli syurga tetap di dalam syurga, ahli neraka orang neraka dengan Allah Ta'ala, di antaranya Yahudi Nasara, kafir, musyrikin tetap kekal dalam neraka. Di situlah hari panggil hari balasan Allah Ta'ala. Balasan buat baik adalah dapat baik, buat jahat dapat jahat ke dalam neraka. Bagi kita na'udzubillahi min zalik, akan kita terima kebaikan jazaan balas Allah Ta'ala baik-baik, sebaik-baiknya iaitulah kita di dalam syurga. Habis situnya insya-Allah pada masa lain kita mai sambung dengan katanya nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sadaqallahu wa maulanal azim. Patut sedikit sekadar 10 minit. Malening pada ibu-ibu dan bapa hendak menyaksikan di dalam page Asyifa iaitu page baba channel FC kita ni.
Neh, malam ni bab main nak royak. Neh, nak mentahqiqkan. Neh, nak royak satu kelebihan di dalam surah Yasin. Hak kita dak baca Yasin. Neh, pada ibu dan bapa perhati tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nak ayat katanya di dalam surah Yasin hak kita duk baca. Tiap-tiap malam Jumaat ataupun tiap-tiap hari, maka kaedah dia baca Yasin dia terbahagi banyak pening. Neh. Neh. Nak ayat katanya panggilannya Yasin Tunggal. Yasin Tunggal ni lagu mana pada ibu-ibu dan bapa, ayah-ayah dan mama. Neh, kadang-kadang kita biasa dengar tapi tak tahu lagu mana kalau kuih. Lagu mana buat Yasin Tunggal. Malam ni insya-Allah neh, pihak bapa men nak kenyataan Yasin Tunggal. Kita beramal. Barang siapa beramal Yasin Tunggal ni ikut mitok dengan Allah Taala. Sebanyak mana hajat. Hak kita hajat semasa hidup dunia dan hajat kita lepas pada mati dia, kita dua aja hajat. Tak ada siapa tiga, empat. Satu kita nak wis selamat dunia. Hani ke panggil hajat. Nah, nak wis Tuhan terima semasa kita hidup dunia. Nak wis lepas bala, nak wis lepas penyakit, nak wis lepas susah, nak wis lepas orang deki, nak wis lepas orang khianat. Nak wis lepas segala binatang-binatang makan kabar apa, nak wis ni makan ni. Tak gitu ke? Nak wis ni hidup, nak wis kaya, nak wis boleh pakai kereta, rumah baru, nak wis boleh mengaji terlebih-lebih lagi. Nak wis boleh semaya berjemaah. Nak wis ni lebih lagi, nak wis murah rezeki, nak wis umur panjang. Ni hak dunia. Hak akhirat tak ambuh langsung-langsung. So kebanyak apa? So amkan aki kita tak takut. Nah, nak jumpa dengan malaikat azab pun tak boleh tengok. Cuma boleh mati nak syurga lalu. Ini hak kita nak. Tapi dia kita tahu masa Allahnya Yasin Tunggal dunia Tuhan wis selamat. Itu mengikut dalam tawarikh dia. Nah, akhirat lagi lebih selamat. Banyak pahala timbal berat selamat. Hubak dunia, segala dunia kita selamat. Akhirat lebih selamat. Dunia berjaya, akhirat lebih berjaya. Dunia benar, akhirat lebih benar. Ia membawa Tuhan apung dosa. Habis dosa. Akhirat kita berjaya. Sehabis-habis berjaya. Dikatakan kita baca Yasin Tunggal. Hok tak buat dah, alhamdulillah. Hok tak buat lagi malam ni bapa nak royak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tanda. Tengok mulai baru. Malam ni kita tanda mulai. Pada ibu-ibu dan bapa perhati mulai ni bapa nak royak. Dia tanda mulai nah. Ingat mulai. Ni kaedah baca Yasin Tunggal. Khusyuk dak royak dah. Barang siapa baca Yasin Tunggal sekali. Nanti setelah lagi nak royak cara baca. Serupa seperti baca Yasin biasa 40 kali. Sekali baca, serupa baca seperti baca 40 kali. Hak baca biasa, kita baca biasa 40 kali baca. Sekali baca Yasin baik hak bapa nak royak ni, iaitu dinamo Yasin Tunggal. Perhati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tak sedap harap maaf. Bapa ni suara tak berapa mulai atik. Baca Yasin 7 kali. 7 kali. Perhati. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 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 Cukup 7 kali. Lepas tu sambung selalu. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim.
Nak Yasin saat ni 7 kali. Lepas Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dululah. Dah kita nak baca ni bedak yang awalnya membedak. Dah tiap-tiap surah daripada ayat suci Al-Quran kena Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin 7 kali. Perhati mulai, jangan wilbeh, jangan kurang. Cap 7 kali, sambung wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Gi baca gi siapa dana? Ibu-ibu dan bapa. Baca-baca gi siapa kepada satu ayat pulaknya. Perhati mulai. Zalika taqdirul azizil alim. Bos apa zalika taqdirul azizil alim. Honi ulai siapa 14 kali. Berarti mulai baru ni 14 kali ni. Bapa mewaya 14 kali. Zalika taqdirul azizil alim. Zalika taqdirul azizil alim. Zalika taqdirul azizil alim. Kuwi nak jari mulai wak sebeh lagi. Kuwi cukup 14 kali. Jangan lebih, jangan kurang. 14 kali tema tu. Dah. Mari daripada awalnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Uladi zalika taqdirul azizil alim. Zalika taqdirul azizil alim. Zalika taqdirul azizil alim. 14 kali. Cukup 14 kali, pakai wasagi selalu dah. Wasagi selalu dah. Wal qamara qaddarna. Wasagi kepadanya hani 2 kali dah. Pak ulai 2 kali dah. Gi siapa kepada salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. 16 kali. 16 kali. Kuwi jari mulai uah jari. Upama wah tasbih. Upama jari 16 kali. Duduk dalam sore tu baca, duduk luar sore upama tu baca. Dah seminggu sekali, seminggu 2 kali baca ni. Lepas tu ni kali yang 3. Dah ni ayat yang 3. Baca gi lagi, sabung gi, tasalsu gi lagi. Gi siapa danu ni ibu-ibu dan bapa. Gi siapa kepadanya awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala. Sekat tu ambil di awalai. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala. Beradu sekat tu. Wa huwal khallaqul alim tu salah. Beradu sekat bala. Ambil di awalai. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala. Badu sekat tu. Berapa kali? 4 kali. 4 kali. Cukup 4 kali, sama selalu. Wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sudah. Jadi 4 kali berarti. Yasin 7 kali. Lajo gi siapa ke zalika taqdirul azizil alim 14 kali. Lajo gi siapa kepada salamun qawlan mir rabbir rahim 16 kali. Tu habis satu ayat dah. Gi siapa kepada dekat nak habis dah. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala. Sekat tu 4 kali. Jadi semuanya 40 kali.
baca lagu ni sekali, back ni lagu ni sekali baca Yasin 7, Yasin zalika taqdi 14, salamun qaulam mir rabbir rahim 19, awalaysa allazi khalaqas sama 4 kali. Maka dia kata supaya baca Yasin 40 kali. Jadi hubak besar ni. Ikut minta hak atas dunia akan Allah Taala bagi. Itu dalam syarah dia. Hak akhirat pahala banyak, tidak ada neraca nak timbang. Pahala banyak. Lagi selamat akhirat. Dunia tu hawi selamat, akhirat lebih selamat. Dunia benar, akhirat lebih benar. Selamat habis dalam rumah, selamat luar pada rumah. Ikut minta Allah Taala bagi. Itu ikut di dalam tawarikh dia. Ikut kita minta semua tu habis. Minta apa hak dunia minta, hak akhirat pun minta lah. Ni orang panggil Yasin tunggal. Perhati bemak-bemak, belah-belah, BM kita baca hak ni. Adik-adikku semua, abang-abang semua, hak tak biasa dengar dah, hak reti ke tak reti, hak duk baca dah, alhamdulillah, hak dak amal dah. Hak tak amal lagi malam ni, baba mi ajar dah. Kita bacalah dengan kalimah Yasin tunggal. Sekali baca Yasin 40 kali baca. Tambah sikit lagi, baca lagu Sa'ning 7 kali. Hak ni hak pisik. Hak hebat. Apa hajat kita tu habis. Orang buat apa kita, orang curi harta kita, apa kita minta dengan Tuhan baca ni, kita minta nak selamat ya. Jangan minta we punah orang, jangan minta we celaka, tak boleh hak tu. Minta we selamat kita. Hak ni kalau gi baca supaya Sa'ning. Seperti Sa'ning. Baca ulang 4 kali 4 tepat Sa'ning, 7 kali baca Yasin. 7 kali. Jadi artinya 7 kali baca Yasin, makanya kalau kita pergi buat kun masuk dah. Jadi 280 kali. 7 kali baca lagu Sa'ning, seperti Sa'ning, baik Sa'ning. Supaya baca 7 kali baca, seumpama baca Yasin, dah pergi kun masuk 7 kali, 40 kali, 280 kali. Allahu Akbar. Masya Allah. 280 kali ni kata dalam sejarah ikut minta Allah Ta'ala bagi. Dunia sama telah, akhirat tinggi benar. Tinggi sekali-kali. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Tinggi ibu-ibu dan bapa. Malam ni besarlah bapa mai kata, ada hajat-hajat malam baru ni dah. InsyaAllah minggu depan nak beri hak lain pula. Bapa mai nak beri hak lain pula. Tapi malam ni ambil hak ni dulu. Akan Yasin kita bacanya sekali 4 tepat hak ulas ni. Hak akhir sekali kalau baca lagu Sa'ning 7 kali jadi 200 kali. Cuba buku sipir tengok. 7 kali baca jadi 40 kali 7 280. Ni hak pisik benar. Ni hak go sekali-kali. Ni hak cambu. Ni Tuhan bui habis ikut minta. Nak nama akan ditunaikan. Lagu tu lah. Kita sakit, kita demen, nak sihat dan kita semua nak lepas bala jetaka dunia. Hak akhirat pun kita akan benar. Ditimai tidak ada neraca dunia, melainkan neraca Allah Ta'ala daripada masyar. Besar pahala. Seperti baca Yasin, sekali baca lagu Sa'ning 40 kali. 40 kali kita baca Yasin. Maka kalau baca lagu Sa'ning 7 kali katanya 280. Hak ni hak tinggi sekali-kali. Ni hak pisik sekali-kali. Ikut kita minta, ikut kita berdoa dengan Allah Ta'ala, akan ditunaikan katanya dunia dan akhirat. Kau tu saja malam ni. Kerana sejadah 10 minit, maka saya Baba Mi hundur diri dengan lafaz mania dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.